Malam ini kita nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS yang mengatakan bahawa PAS tetap menganggap bahawa musuh sebenar PAS dan juga Bersatu ialah Pakatan Harapan dan bukannya Barisan Nasional. Ini dalam erti kata lain, tuan-tuan, Taqiyuddin yang mewakili PAS mengatakan bahawa musuh yang hari ini dilabel oleh Bersatu sebagai musuh, sebab kita masih ingat lagi kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin mengatakan bahawa kita harus bekerjasama untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Jadi itu adalah susulan daripada kenyataan Muhyiddin. Hari ini kita lihat Setiausaha Agung PAS mengeluarkan kenyataan menyelar Muhyiddin dengan mengatakan bahawa PAS tidak bersetuju untuk menjadikan Barisan Nasional sebagai musuh mereka, dan PAS juga mengeluarkan kenyataan hari ini mengatakan bahawa mereka punya musuh yang sebenar ialah Pakatan Harapan dan Kemah Besar. Bagi orang yang tak faham dengan mendalam, tuan-tuan, siapa sebenarnya yang mengilhamkan Kemah Besar ni? Kemah Besar ni, saudara, salah seorang yang mengusahakan Kemah Besar ini ialah Tan Sri Mahyudin Yassin. Jadi dalam erti kata lain, ini adalah bibit-bibit yang menggambarkan dengan jelas bahawa PAS pun dah tak mahu ikut telunjuk Muhyiddin Yassin. Dan PAS juga menolak cadangan Muhyiddin Yassin untuk mewujudkan Kemah Besar, kerana di dalam Kemah Besar itu tidak ada orang lain selain daripada DAP, PKR, PAN dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi saya punya pandangan kepada PAS, pandangan kita kepada PAS, kita dah cakap lama dah, daripada selepas pilihan raya, sebelum pilihan raya pun kita dah cakap kan, elak daripada bertemu dengan UMNO. Saya rasa hari ini PAS pun tahu kalau mereka bertemu dengan UMNO, mereka akan kehilangan lebih daripada separuh daripada 18 kursi yang mereka tandingi. Begitu juga dengan negeri-negeri yang mereka ada hari ini pun mereka akan hilang. Silap-silap Kelantan pun akan hilang. Ini kita pun faham. Kawan-kawan PAS lebih faham. Cuma sebelum ni mereka cuba nak menafikannya. Tetapi hari ini kenyataan Taqiyuddin ni saya nampak seolah-olah sudah ada perubahan. Kerana kita pun tahu Taqiyuddin ni dan juga Dr. Samsuri antara orang yang banyak meracuni pemikiran Tuan Guru Haji Hadi supaya PAS lebih cenderung kepada bersatu berbanding dengan bekerjasama dengan UMNO. Itu sebabnya hari ini saya nak beritahu dengan saudara Taqiyuddin. Ini pandangan peribadi saya, bukan pandangan UMNO. Kita kalau nak berkawan ni, yang paling penting sekali, kita kena bukan hanya setia, kita mesti dilihat setia. Kalaulah UMNO dan PAS sudah pun menandatangani piagam untuk menjalinkan kerjasama untuk bertahun ni, saudara, maksud dia kita menjalinkan kerjasama antara UMNO dengan PAS dalam urusan-urusan berkaitan dengan kemaslahatan ummah, berkaitan dengan Islam, maknanya bekerjasama berkaitan dengan perkara-perkara demi kebaikan umat Islam. Kita bekerjasama. Tetapi bila dia dah tanda tangan piagam Muafakat Nasional untuk bertahun dengan kita, tiba-tiba dia masuk untuk menjalinkan tahaluf siasi bersama dengan Perikatan Nasional. Tahaluf siasi ni, saudara, ialah kerjasama politik. Antara PAS dengan UMNO baru bertahun, tetapi tiba-tiba dia sudah masuk kerjasama berpolitik dengan Bersatu yang merupakan parti serpihan daripada UMNO.
dalam arti kata lain, kalau UMNO dah buat tahun dengan PAS, tiba-tiba UMNO pula kerjasama dengan PAN yang merupakan parti serpihan daripada PAS. Mestilah orang PAS pun kecil hati, kan? Namun begitu tuan-tuan, hebatnya UMNO ni saudara. Bukan hanya kita sanggup untuk memaafkan Muhyiddin Yassin, malah walaupun jumlah ahli parlimen dia kurang daripada UMNO, kita bagi Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Last sekali apa jadi, kita ditikam, kita diperkotak-katikkan, mereka tidak mengagihkan jawatan menteri dan juga timbalan Perdana Menteri seperti mana yang dijanjikan. Mereka tikam kita di Sabah, mereka tahan duit kita, yang akhirnya menyebabkan kita dah kecewa dengan Bersatu dan tak nak lagi bekerjasama dengan Bersatu. Bila kita dah ambil keputusan untuk BN go solo, BN go solo, BN go solo maknanya dalam erti kata lain, tanpa Bersatu, tanpa PKR, tanpa PAN, tanpa DAP, tanpa Pejuang, tanpa PKR. Tetapi kita tak berkeras sangat menyebut tanpa PAS. Kurang ni, ada kurang sikit kedengaran tanpa PAS. Walaupun ada setengah-setengah yang mengatakan bahawa Muafakat Nasional ni dah lama hancur. Memang betul pun. Sebab mereka ialah yang telah menghancurkan Muafakat Nasional. Dah baik-baik, dah jalin, dah tanda tangan piagam Muafakat Nasional, tiba-tiba mereka bersama dengan Bersatu. Maklumlah ketika itu Bersatu merupakan Perdana Menteri, boleh bagi royalti minyak, boleh bagi jawatan menteri, timbalan, duta khas dan sebagainya. Tapi selepas pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka, kita pujuk mereka kembalilah bersama kita, kerana kita nampak masa depan kita cerah bersama. Selepas pilihan raya Johor pun kita dah cakap, kembalilah bersama kita, demi Islam. Kalau betul lah cerita nak Islam ni, kalau nak Islam bersatu, macam mana dia nak pilih Bersatu yang dia punya umat Islam, dia punya ahli pun lebih kurang 100,000 pun tak sampai. Ramai dah lari pergi ke Pejuang. Lebih baik PAS yang ada 1 juta lebih ahli bergabung dengan UMNO yang ada lebih 4.2 juta ahli. Itu baru betul dinamakan penyatuan ummah. Dua buah parti yang ada ummah yang ramai. Itu baru betul penyatuan ummah. Tapi tak apalah. It's better late than never. Namun kena faham, UMNO sudah membuat persiapan. Kita dah ready nak tawan semula Terengganu. Kita dah ready nak tawan semula Kelantan. Kita dah ready nak tawan semula Kedah. Berjaya tak berjaya, belakang cerita. Belakang cerita. Namun, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, kalau misalnya kita nak bekerjasama atau nak bertahun ataupun selepas ni nak bertahluf siasi, saya yakin kalau PAS bersedia untuk tinggalkan Bersatu, nak masuk Barisan Nasional, saya tak fikirlah UMNO ni begitu kejam sehingga menutup semua pintu nak bekerjasama dengan PAS. Tetapi kena faham satu, PAS kena tunjukkan mereka setia dan mereka perlu dilihat setia. Cuma sekarang ni kita tak berapa nak nampak mereka ni boleh dipercayai. Kita tahu yang buat pendirian ni segelintir orang kat atas tu. Dan orang tu hari ni sudah mengubah keputusan. Sudah mula mengatakan bahawa mereka tak menganggap Barisan Nasional ni sebagai musuh mereka. Dan mereka dalam arti kata lain tak bersetuju dengan Muhyiddin Yassin yang nak menguburkan Barisan Nasional. Dan yang paling cantik sekali kenyataan Taqiyuddin hari ini, kita ucap terima kasih. Dia menolak kemah besar yang diinisiat oleh Muhyiddin Yassin. Ini bagi saya, bagi orang yang tak faham maksud Taqiyuddin ni, bagi saya ini satu perkembangan yang positif. Positif. Tetapi kita kena ingat, kesetiaan tu penting.
Jadi kalau nak kembali bersama dengan UMNO, maka tinggalkanlah kekasih baru. Sanggup tak? Sanggup tak? Tak bolehlah PAS mengekalkan pendirian, nakkan UMNO tapi dalam masa yang sama nakkan bersatu. Memanglah tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau UMNO buat tindakan yang tak cerdik, bagi PAS contohnya 26 kursi. Dan tentu-tentu UMNO tak bertanding di 26 kursi yang PAS bertanding. Tetapi dalam masa yang sama, bersatu pun tak bertanding di 26 kursi yang PAS bertanding. Jadi akhirnya yang akan bertembung ialah antara UMNO dengan PAS. Bila bertembung di antara UMNO dengan PAS, pengikut PAS, pemimpin PAS, akar umbi PAS, penyokong PAS, dia akan undi UMNO ke undi bersatu? Kita nak tanya. Kita nak tanya. Dia akan undi UMNO ke undi bersatu? Kalau PAS masih lagi di dalam tahalus siasi, kerjasama politik bersama dengan Perikatan Nasional, maka dalam erti kata lain, PAS akan mengundi Perikatan Nasional. Jadi bodohlah UMNO kalau nak kerjasama dengan PAS. Ini pandangan saya. Pandangan parti mungkin berbeza, tuan-tuan. Bodohlah UMNO kalau kerjasama dengan PAS. Di kursi PAS selamat. Undi UMNO dia dapat, undi bersatu pun dia dapat. Banyak cantik. Betul tak? Di kursi yang UMNO bertanding, UMNO kena tagih simpati PAS. Last sekali, bila arahan daripada pimpinan atasan PAS, bagi undi kepada Perikatan Nasional kita. Macam mana? Macam mana, tuan-tuan? Jadi itu sebabnya kita minta Taqiyuddin, Datuk Seri Taqiyuddin, munasabahlah sikit nak minta UMNO kerjasama dengan PAS. Kalau PAS boleh tunjukkan kesetiaan dia, boleh tunjukkan ketegasan dia, nak yang suami lama ke suami baru, selesai masalah. Ni masalahnya PAS tak boleh membuat pendirian. Jadi macam mana UMNO nak mengubah keputusan untuk konsisten bersama dengan Barisan Nasional? Itu sebabnya lah bagi kawan-kawan akan umbi PAS, kalau misalnya dah tak boleh nak ubah keputusan pucuk pimpinan PAS ini, saya cadangkan tinggalkan sajalah. Tinggalkan saja pemimpin-pemimpin yang degil ni. Sertailah Barisan Nasional, sertailah UMNO ke, nak masuk MIC ke, MCA ke, Gerakan ke, BN Friendly ke, tak ada masalah. Tak nak masuk UMNO pun tak apa, kekal sebagai ahli PAS. Bila sampai ke peti undi, bagi undi kepada Barisan Nasional. Itu je cara dia, tuan-tuan. Kerana kalau bagi undi kepada Perikatan Nasional, tuan-tuan, yang akan diangkat menjadi Perdana Menteri ialah Nikaji. Tergamak, tuan-tuan. Kalau kita berpegang pada Islam, kalau kita berpegang pada tali agama kita, kalau anak ulama buat benda macam ni, kita nak bagi undi untuk angkat dia jadi pemimpin. Aduh, takkanlah orang PAS tak faham. Orang PAS ni lebih faham agama berbanding dengan setengah-setengah orang UMNO ni. Betul tak? Tapi masalahnya, kebelakangan ni saya tengok orang UMNO ni lebih Islam pula kadang-kadang. Dah terbalik. Jadi kena betulkan benda ni. Jadi malam